الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونستغفره ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bila sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita berbagai kenikmatan dan melimpahkan kepada kita segala-galanya, sehingga kan kita tak terhitung dan tak teringat akan nikmat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Mungkin kalau kita tanya dekat diri kita masing-masing tentang nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, mungkin semua permintaan kita, yang mana kebanyakannya telah pun Allah Ta'ala tunaikan. Mungkin ada beberapa satu ataupun dua perkara yang masih lagi Allah Ta'ala belum tunaikan lagi. Ada hikmahnya. Dan kesemua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla satu masa kelak. Bagaimana umur kita yang panjang, keadaan tubuh badan kita yang sihat, ke mana kita gunakan ia, rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Pendek kata, semua nikmat-nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan terlampau banyak bilangan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga tak mampu untuk kita membilang-bilangnya. Ataupun dalam ayat-ayat yang lain kita akan jumpa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan ada pun nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, fahaddis, maka ceritakan. Ceritakan yang bagaimana? Ceritakan tentang kenikmatan tersebut, dikenangkan, sama ada sampaikan kepada orang lain ataupun kepada diri kita, dalam erti kata kita mensyukuri akan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Selawat dan salam kita panjatkan kehadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana di sana ada terdapat satu asar menceritakan bahawa sekiranya majlis itu tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun majlis yang tidak diungkapkan ucapan selawat dan salam kehadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu dikira majlis yang kotor, majlis yang busuk. Maka perbanyakkan bacaan selawat dan salam kehadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan ke surau ini bukanlah sekadar kehadiran yang formal, kehadiran yang biasa-biasa, sekadar datang, balik, datang solat, balik. Dia tak memberikan apa-apa manfaat untuk diri tuan-tuan, bahkan manfaat itu tidak tersebar ke dalam masyarakat. Dan pada hari ini kita dapati, kita lihat balik, fungsi surau ataupun masjid ini semakin lama dia hilang serinya, hilang powernya, kekuatan itu semakin lama semakin hilang. Kenapa? Kerana kehadiran kita ke surau ataupun ke masjid ini hanyalah sekadar formaliti, kan? Dia hanyalah sekadar untuk menunaikan kewajipan solat fardu, dan seolah-olah fungsi surau atau masjid ini dia hilang fungsi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa masjid ini adalah tempat untuk membina ketakwaan di dalam diri kita.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak dilupakan juga para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Islam ini, membawa risalahnya, sehingga sebahagian sahabat-sahabat Nabi ada yang terkorban, ada yang hilang, ada yang isterinya menjadi janda, ada yang anak-anaknya menjadi yatim dan piatu, kerana untuk menyebarkan risalah ad-din, risalah agama ini, sehinggalah sampai Islam ini di tanah air kita, dan kita kecapi dan nikmati agama tersebut tanpa ada sebarang halangan. Tuan-tuan boleh beribadah di mana-mana di atas muka bumi di tanah air kita ini, tak ada orang larang, tak ada orang yang marah. Tuan-tuan boleh bersolat di mana-mana, boleh baca Quran, boleh puasa, boleh melakukan segala amal ibadah yang diletakkan di dalam agama Islam ini tanpa ada sebarang ancaman maupun halangan. Tak dilupakan juga kepada tabi'in, pengikut-pengikutnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat, masih lagi bertenaga, baik rohaninya dan jasmaninya. Walaupun kita masih lagi berada dalam kehangatan ibadah korban, kan nampak banyak makan daging lembu bau ni. Ke ada daging unta? Tak ada kan? Ada daerah kita buat unta, tak ada unta ya. Semua lembu lah. Habis tempat paling besar pun Ustaz tengok kerbau ya. Betul. Surah tuan-tuan buat berapa ekor? Oh tak ada. Surah ni tak ada. Tahun ni je tak ada. Tahun-tahun sebelumnya ada. Oh gitu ya. Ada setengah tempat buat, ada setengah tempat tak buat, kan? Tak apalah, dia tak menjadi kewajipan pun pada surau ataupun masjid untuk melaksanakan ibadah korban, kan? Dia yang penting individu tu. Tapi bila tengok terlampau banyak sangat ibadah korban ni, sampai satu peringkat, kadang-kadang bukan kita kata macam ni, dia nampak macam sampai satu peringkat tak tahu nak hantar daging tu ke mana. Macam tempat ustaz kat surau polis tu kita buat juga, kita tak tahu nak hantar mana, kan. Kita hantar kat sini, orang kata semalam dah dapat dah ustaz, hantar kat sini dapat sudah, kata kan. Macam mana tuan? Kalau ibadah korban ni semua orang buat korban, adakah pensyariatan ibadah korban ini diterangkan tak perlu buat lagi lah ke macam mana? Tak, kan? Ibadah korban dia tetap kena buat, kerana dia adalah ta'abudi, kan? Proses ibadah kita ta'abudi, menghambakan diri kita ini kepada Allah Azza wa Jalla, satu. Kemudian yang awal lagi, yang lebih penting, ia adalah syiar, ia merupakan lambang kepada agama ini. Kerana Nabi Ibrahim AS pada peringkat awal, kan, sebelum dia berada di Palestin, Nabi Ibrahim AS ini antara Nabi-Nabi yang digelar dengan gelaran ulul azmi, Nabi yang mendapat ujian yang banyak. Nabi Ibrahim diuji seawal usianya remaja, kerana ayah dia adalah pembuat patung berhala. Itu ujian yang besar untuk dia. Dia hancurkan semua patung-patung berhala tersebut, kan. Dia tinggalkan satu peringkat awal. Kemudian raja dia perintahkan hidupkan api yang besar-besar, kan. Dulu Ustaz ingatkan api tu, api yang bagaimana Nabi Ibrahim ni dibakar. Api tu bukanlah dihidup dalam tempoh sehari, tapi api tu dinyalakan berhari-hari. Dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan 40 hari api tu dinyalakan. Warna apa agak api? Api yang kita nyalakan kejap, yang kita bakar sampah tu pun, kita nyalakan kejap, panas api tu lah. Ada yang terbakar tu, kedai terbakar tu, kan, kejap je tu. Maknanya tak sampai 24 jam api tu dinyalakan, tapi kita terasa bahang dia. Kalau 40 hari, boleh bayang. Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api tersebut. Takdir Allah, api itu sejuk, kan, tidak membuatkan
tidak menjadikan apa-apa pun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita ingat satu je ujian. Rupanya setelah Nabi Ibrahim berkahwin, Nabi Ibrahim diuji lagi dengan tidak ada zuriat. Kemudian bila dah dapat zuriat, namanya Nabi Ismail alaihissalam, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim supaya bawa anaknya yang kecil bersama dengan Hajar, isterinya. Itu isteri yang kedua tu, Hajar. Kan? Bersama dengan Hajar pindah daripada Palestin pindah ke Mekah. Mekah pada waktu itu lalat pun tak ada kat situ. Maknanya tak ada orang duduk. Kan, nak beritahu tuan-tuan, ada sebahagian kita baca lah kan dalam artikel, nak beritahu tempat tu tempat yang kering kontang, tempat yang tak ada apa-apa. Dah lah lama tunggu nak dapat anak. Dapat anak, Allah uji dia, hantarkan daripada Palestin pergi ke Mekah. Sampai dekat Mekah, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan anaknya yang baru lahir ni dekat tempat tersebut tanpa ada sebarang kelengkapan dan makanan. Boleh tuan-tuan buat? Satu. Kemudian dah lah tinggal Ismail yang masih lagi dalam dalam bulan lah kan, yang baru lagi lahir. Tinggal macam tu. Selang beberapa tahun, bila Nabi Ismail dah besar, ayah dia balik ayah dia beritahu dekat anak dia, aku kena sembelih kau. Cuba tuan-tuan fikir. Dah lah tinggal, tak ada apa-apa. Dah lah kahwin lama, nak tunggu dapat zuriat. Dapat zuriat, kena tinggalkan tempat yang jauh. Dah lah tak ada apa-apa kelengkapan. Siti Hajar, dia besarkan anak dia. Akhirnya bila dah besar, ayah dia balik kata, aku dapat arafil manam. Aku dapat dalam mimpi, aku kena sembelih kau. Tuan-tuan pergi kursus, tinggalkan isteri dan anak-anak. Paling-paling tidak dalam peti penuh dengan barang-barang dapur tak? Paling-paling tidak ada kad kredit. Kan? Boleh bayang macam mana ujian pada waktu itu. Berat kan? Tapi Nabi Ismail AS dia kata, kalaulah ini perintah daripada Allah, laksanakan. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim AS dia meninggalkan benih-benih yang terbaik untuk anaknya Ismail. Dan Ismail tahu ayah dia siapa. Nabi Ismail AS dia tahu ayah dia ni siapa. Dia kenal ayah dia ni orang yang soleh, ayah dia ni Nabi, utusan Allah Azza wa Jalla. Dia tahu segala apa yang ayah dia cakap itu adalah perkataan yang Allah Ta'ala wahyukan, Allah Ta'ala perintahkan. Maka Nabi Ibrahim AS tanpa ada sebarang syak dan keraguan, dia kata, laksanakan, kan, ikutlah perintah Allah itu, pasti ada kebaikan. Berat ujian dengan kan? Orang lelaki ni kan, ayah-ayah ni kalau cerita pasal anak, tinggalkan anak-anak lama, dia ingat bini ke ingat anak. Banyakkan dia ingat anak lah, bini dia tak ingat dah biasanya kan. Ya, biasa ustaz lah macam tu kan, kita akan ingat anak, akan ingat anak tu banyak daripada ingat bini kan. Tapi bila tuan-tuan perhatikan pada kisah sirah Nabi Ibrahim AS ini, kita akan dapati bahawa bagaimana ketaatan tu bukan 99%, tapi 100% ketaatan dia kepada Allah, sehingga tak ada pun kata ke tak boleh ke lambat, tak, dia buat, dia tunaikan, terus dia tunaikan. Sebab itu Nabi Ibrahim AS dia digelar sebagai Nabi Ulul Azmi, antara Nabi yang mendapat cubaan yang besar kan. Bila nak disembelih haja anak dia tu, Ismail tu, takdir Allah kan, tak putus, tak lut kan, tak boleh. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan firman yang berikutnya mengatakan bahawa kan Allah perintah tukarkan kan kepada
binatang, yakni kibas ataupun kambing untuk dijadikan binatang korban ataupun sembelihan. Jadi saat kita melakukan ibadah korban, kerana Nabi SAW, pensyariatan ibadah korban ini turun ketika Nabi berada dekat Madinah. Bermula pensyariatan ni sampailah Nabi nak wafat, Nabi SAW tak pernah tinggalkan pun ibadah korban tersebut, kecuali pada tahun akhir yang Nabi SAW nak wafat, nak mati kan, sepanjang tahun. Adapun ada khilaf kan, ada sebahagian kata boleh buat di mana, di tempat-tempat di negara-negara yang susah, yang penting buat, yang penting buat, kan. Baiklah, itu sedikitlah tuan-tuan berkenaan dengan ibadah korban. Kerana kita berada dalam bulan Zulhijjah, kan. Tapi lembu-lembu dengan kerbau, kambing, time nak masuk bulan korban ni mahal lah. Kalau bulan-bulan biasa dia jadi berapa harga dia? Murah sangat dah. Ke bulan-bulan biasa orang tak layan mana lembu dengan kambing ni. Sama je harga dia tak? Tuan-tuan ada yang boleh lembu? Tak ada. Tuan-tuan tak boleh lembu, nanti lama-lama Cina boleh lembu, kan? Cina nampak ada peluang bisnes, dia bela tak lama, kan? Bela lembu kan, mana-mana yang ada ke lapangan kan. Tuan-tuan ramai orang-orang yang kaya-kaya ni kan, bela lah binatang-binatang yang begitu untuk memudahkan umat Islam melakukan ibadah korban. Dalam setahun hanya sekali ada ibadah tersebut. Baiklah, hari ni Ustaz datang kat surau tuan-tuan ni kan, jarang-jarang, sebulan sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Al-maklum surau tuan-tuan ni surau yang popular, jadi banyak penceramah-penceramah nak datang sini kan. Ustaz tengok keramaian ni antara surau yang menjadi tumpuan surau ni dengan surau Pewaja. Surau Pewaja tu kalau subuh kan penuh, subuh di cerita subuh penuh. Kalau Ustaz fikir hebat kan orang-orang dekat surau Pewaja sana. Jadi pertemuan Ustaz ni singkat dengan tuan-tuan. Cuma hari ni Ustaz nak kongsikan, selain daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi tu, bagaimana ujian yang dihadapinya sehingga menyebabkan Nabi Ibrahim ni digelar antara Nabi-Nabi yang ulul azmi yang mendapat ujian yang hebat. Yang hari ni yang Ustaz nak bincangkan dengan tuan-tuan ialah sikit amalan tapi pahalanya banyak. Sikit kita buat tapi pahalanya banyak. Kenapa? Kerana antara sebabnya, sebab apa Allah Azza wa Jalla bagikan peluang begitu kepada kita. Antara sebab yang paling kuat yang Ustaz jumpa kan, yang Ustaz pernah terbaca, ialah kerana umat Nabi Muhammad SAW ni umur dia pendek nak dibandingkan dengan umur umat Nabi-Nabi sebelum ini. Kalau Nabi Adam AS 1000 tahun lebih umur mereka pada waktu itu. Adam, Idris 350 tahun umur dia kan. Adam, Idris, Nuh, Masya Allah 950 tahun. Maknanya semuanya cerita ratus-ratus tahun umur Nabi-Nabi sebelum ini. Kita 60 ke 70. Ada itu Ustaz jumpa orang tu, memang Ustaz jumpa sendiri 120, tapi Ustaz rasa lebih lagi kan. Dia kata umur dia 120 tahun, sampai tak ada mata sebelah kanan ke kiri tak ada. Dia buta kan. 120 tahun umur dia. Kuat ingatan dia. Kan, kuat ingatan dia. Tapi Ustaz selebih tu sebabkan orang-orang dulu kan, dia nak daftar, dia nak buat pendaftaran tu mungkin ada masalah lewat dan seumpamanya kan. Baik, jadi umur umat Nabi Muhammad ni kerana pendek umurnya, dia ada beberapa kelebihan. Antaranya sikit amalan dia buat tapi pahalanya banyak. Kalau tuan-tuan perasan, contoh macam malam Lailatul Qadar. Ketika mana bulan Ramadan, 10 malam yang terakhir, Allah Ta'ala datangkan peluang tersebut. Siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, maka dosanya diampunkan 83 tahun beberapa bulan kan. Habis bulan Ramadan, datang bulan Syawal,
Nabi SAW sabda, siapa yang berpuasa man shoma Ramadan summa itba'a sita ayam, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa tersebut, maka seolah-olah ia berpuasa kadahri selama 1 tahun. Habis aja bulan Syawal, masuk bulan Zulhijjah, ada lagi puasa. Puasa pada hari Tasu'ah, hari yang ke-9 itu, dosanya diampunkan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian apa lagi? Apa lagi dia? Peluang-peluang yang Allah Azza wa Jalla datangkan kepada kita. Antaranya yang Ustaz ambil daripada satu artikel ni, disebut ialah daripada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan biasa dengar nama Abu Hurairah? Biasa kenal dia? Tak kenal lah, tak kenal macam mana, tak pernah jumpa kan. Dia, kalau tuan-tuan baca dalam sirah ataupun tuan-tuan rajin membaca buku-buku agama ni, kalau tuan-tuan buka kitab tafsir, mana-mana kitab tafsir, tuan-tuan akan jumpa beberapa nama yang akan kerapkan diulang. Antaranya Abdullah ibn Mas'ud kalau tafsir, antaranya Ibnu Abbas. Kerana sahabat-sahabat Nabi ni dia ada sumbangan dia kepada agama yang tertentu. Antaranya 2 orang ni, bidang yang banyak disumbangkan ialah Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, dia orang miskin kan, tak ada harta apa-apa pun, tak keluar berperang mana pun, tapi pada dia ada 30 juzuk Al-Quran, dan dia menjaga ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dia tahu cerita tentang ayat-ayat Al-Quran. Maksud hafaz Al-Quran ni, orang yang menjaga Al-Quran ni, dulu Ustaz ingatkan orang yang maksud hafaz Al-Quran ni ialah orang yang kena ingat 30 juzuk Al-Quran dulu. Rupanya salah. Maksud yang dimaksud yang menjaga Al-Quran ini ialah orang tu dia sentiasa baca Al-Quran hari-hari. Hari-hari dia baca Quran dan dia jaga bacaan Al-Quran dia. Itu ialah termasuk dalam yang lebih tepat pada maksud menjaga Al-Quran. Kalau tuan-tuan nak cerita tentang orang hafal Quran yang baru-baru ni tu, yang viral tu, budak perempuan tu, 15 juzuk dia hafal Quran. Tapi buka baju dia ni, kan? Tuan-tuan nak kata dia tu orang yang menjaga Al-Quran? Boleh macam tu? Tentu tuan-tuan akan berpandangan sebaliknya. Maksud jaga Al-Quran ni ialah orang yang hari-hari dia baca Quran. Hari-hari dia baca Quran dan dia menjaga. Kalau dia tertinggal 1 hari baca Quran, dia rasa sangat sedih. Dia rasa macam berdosa sangat. Bila ada hari-hari yang dia tertinggal membaca Al-Quran, tu maksudnya menjaga Al-Quran. Boleh, maknanya tuan-tuan ni yang sentiasa baca Quran ni, maksudnya orang yang menghafaz Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran. Jadilah kan orang yang sentiasa menjaga Al-Quran. Baik, itu Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Kalau Abu Hurairah ini sumbangannya, dia pun tak ada harta, orang yang miskin, ahli sufah. Ahli sufah ni dia duduk rumah Nabi belakang tu. Sekarang ni jadi makam Nabi, dalam kubur Nabi. Belakang tu ada kalau sekarang ni lah dia buat naik sikit batu kan, dia buat tinggi. Itu tu ada lebih kurang 300 ke 400 orang ahli sufah, dia duduk situ. Ahli sufah ni memang orang-orang miskin. Dia duduk situ. Tujuan dia ialah dia nak jumpa dengan Nabi. Dia tunggu Nabi keluar, dia cakap-cakap dengan Nabi. Kalau Nabi ada dapat orang bagi hadiah makanan kan, apa lebih-lebih sikit, Nabi akan bagi dekat ahli sufah ni. Jadi Abu Hurairah antara orang di kalangan ahli sufah. Ahli sufah ni dia ni tentera simpanan, tentera reserve. Bila berlaku je peperangan tak cukup orang, maka yang 300-400 orang ni akan menampung kekurangan peperangan pada waktu itu. Kalau Khalid Al-Walid, dia tidak banyak ingat ayat-ayat Al-Quran, tapi sumbangan dia ialah di dalam peperangan. Khalid Al-Walid. Kita tengok apa dia kata Abu Hurairah ni. Abu Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, biasa tuan-tuan dengar hadis ni,
Dua kalimat yang ringan di lisan. Kalimatan khafifatan. Dua perkataan khafifatan fil lisan. Dua kalimah yang ringan dekat lidah. Namun berat di timbangan. Saqilatan fil mizan. Dan disukai Ar-Rahman. Apa dia? Dua benda yang ringan kita sebut, mudah kita nak lafazkan, ringan di lidah tapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada baca hari ni kan? Hari ni daripada pagi tadi sampai maghrib ni kan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia bukan sekadar ringan di lidah, berat di timbangan, tetapi ahabu, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yakni oleh Allah Azza wa Jalla, akan dua kalimah tersebut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuan-tuan tak payahlah ikut kan benda-benda zikir yang melompat-lompat, menari-nari tu kan, tak payahlah, sakit kepala. Ni dia nak datang pula yang baru ni, dia orang tengah nak suruh JAKIM halalkan balik martabat 7 kan. Apa ni, fahaman martabat 7. Yang mana dulu MKI, Majlis Fatwa Kebangsaan, dah haramkan benda ni lama dah. Sama juga macam tarikat Naqsyabandiyah Aliyah tu diharamkan lama dah. Kan? Ni yang mana kalau kata ustaz tok guru tarikat Naqsyabandiyah ni, tuan-tuan nak murid, tuan-tuan nak masuk tu tak boleh masa tu. Tuan-tuan kena cium kaki ustaz dulu, baru boleh masuk. Namanya barang-barang. Cium kaki ustaz dulu, lepas tu baru boleh duduk depan tu. Ada yang seorang tu, yang ini memang JAKIM dah panggil lah. Kan, ada live ni kan, JAKIM dah panggil, unit akidah dia. Dia panggil ustaz tu kat Negeri Sembilan. Dia saja ustaz sebut, yang geram. Buat ini ajaran sesat, tapi dia dah mula tersebar balik. Ada beberapa orang doktor tu, dia baik dengan orang-orang kenamaan, dia bawa naik balik isu ni, dia nak jadi halalkan balik fatwa ni kan. Dia suruh halalkan balik tarikat tersebut. Tarikat ni betul, banyak tarikat yang betul, tapi Naqsyabandiyah Aliyah ni sesat kan. Zikir yang menari-nari, yang hu Allah Allah hu ni kan, zikir betul-betul subhanallah, alhamdulillah. Ustaz ni ayah dia pengikut tarikat tu. Anak ni, yang ustaz ni, dia adalah ketua dalam tarikat tu. Ayah dia cium kaki dia. Ini tak betul ni kan. Tuan-tuan boleh tengoklah dekat dalam video-video yang tersebar. Takut apa? Sebab kita dapati yang mengikut ajaran-ajaran begini ialah orang-orang yang baru mula nak bertaubat, yang dulunya jahat, banyak buat dosa, dia baru mula nak kenal agama, dia kenal kumpulan ni, dia rasa ni jalan pintas, dia ikut. Kita tegur, dia kata kita Wahabi. Bukan isu Wahabi tak Wahabi benda ni. Isunya ialah benda tu tak betul. Benda tu bertentangan dengan agama Islam. Penat ulama-ulama kita dulu buang ajaran-ajaran sesat ni. Tiba-tiba dia nak munculkan kembali. Kan ulama-ulama kita dulu, tok-tok nenek moyang kita dulu, dia dah buang lah ni. Kalau malam ketiga, kalau ada berlaku kematian, dia kata nanti roh-roh jahat datang. Mereka sembelih ayam lah, kambing lah, darah tu dialirkan dekat sungai. Malam ke-7, malam ke-40 dulu mereka buat. Datang ulama-ulama, dibuang. Dia kata tukar, malam ketiga baca Yasin, malam ke-7 baca Yasin. Baguslah, dia buang benda-benda yang khurafat. Kemudian nak dinaikkan balik isu mandi safar. Mandi safar fatwa JAKIM sebut jelas haram. Ni dia orang nak buat naik pula satu lagi ni, fahaman yang baru, martabat 7. Sedangkan di universiti-universiti dalam bidang pengajian Islam, mana-mana ustaz yang ambil ijazah dalam bidang pengajian Islam mesti akan lalui tentang fahaman martabat 7 ni, dan faham benda itu telah difatwakan haram oleh JAKIM kan. Jadi buat apa kita nak buat naik balik isu-isu ni kan, untuk merosakkan generasi-generasi yang terkemudian. Ni anak-anak cucu-cucu kita ni, hak yang akan datang ni sebab nampak kuat lagi, sebab ada orang baik-baik macam tuan-tuan ni kan, nampak kuat lagi. Tapi yang kita takut, fahaman-fahaman gini dia mula menular masuk. Dan ustaz tahu, dekat Kemaman pun dah ada dah beberapa orang ustaz cuba membawa
perkara ini. Baru-baru ni dia hantar surat dekat Maidan, panjang lebar surat tu kan. Dia hantar untuk membenarkan perkara-perkara yang Ustaz sebutkan tadi tu. Jadi tuan-tuan bila dengar-dengar zikir ni, tuan-tuan zikir dia eloklah kan. Zikir ni macam yang Nabi sebut ni, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan, kalau nak rasa malas sangat, zikirlah Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kan tu mudah zikir tu kan. Mudah. Buat apa tuan-tuan nak melompat-lompat? Baik. Kemudian yang kedua, sikit amalan, pahalanya banyak. Tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ingat, dekat lidah ringan, tapi timbangan di akhirat besok berat. Yang kedua yang disebutkan dalam artikel ini, mengikut muazzin di dalam azannya. Tuan-tuan dengar Tok Bilal azan, tuan-tuan ikut. Ni apa dia? Kata daripada Abdullah bin Amru al-As meriwayatkan bahawa dia telah mendengar Nabi SAW bersabda, jika kalian mendengar dari seorang muazzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Boleh? Allahu Akbar tu ikut kan? Sampailah ke, tapi dia beza sikit lah dekat hayya ala salah dengan hayya alal falah. Kalau subuh as-salah, macam mana Ustaz bila sebut ke depan ni tak ingat? Macam mana? Subuh as-salatu khairun minan naum. Kan? Solat lebih baik daripada tidur. Ikut. Kecuali pada kalimah hayya ala salah dengan hayya ala falah, dia berbeza sikit kan kalimah ni. Baik. Apa yang dinyatakan dalam hadis ni, jika kalian mendengar orang muazzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan. Kemudian, ayat ini banyak orang tertinggal. Kemudian berselawatlah kalian ke atasku, kerana sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku 1 kali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah, kerana sesungguhnya ia adalah kedudukan yang paling terpuji, yang paling tertinggi di dalam syurga. Macam ni. Bila tuan-tuan dah dengar kan lepas azan tu, tuan-tuan ikut. Habis saja azan, tuan-tuan selawat dekat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling ringkas. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampailah fil alamin innaka hamidul majid. Satu. Lepas tu baru baca doa azan tu. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Yang wasilah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maknanya kita minta supaya Allah Ta'ala meletakkan kedudukan yang terbaik, yang terpuji untuk Nabi Muhammad SAW. Kerana di syurga ini, syurga ada berapa pintu tuan-tuan? Ada setengah kata 8. Ada dalam hadis mengatakan 16. Ada 8 pintu kan. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq didengar Nabi SAW bagi tahu tentang 8 pintu ni. Ada pintu As-Sawm, ada pintu puasa, pintu Ar-Babur Rayyan, pintu ni. Ada pintu As-Salah, ada Babu Sadaqah, ada pintu sedekah, ada pintu zakat, ada pintu amar ma'ruf nahi munkar. Dia ada 8 pintu. Kita semua ni kita akan masuk dalam syurga melalui pintu-pintu ini berdasarkan amalan yang kita lakukan. Kerana semua di antara kita, termasuk Ustaz, semua orang tu kemampuan dia berbeza-beza. Ada orang dia mudah bangun solat waktu malam, mudah dia. Kan dia penat macam mana pun siang, malam dia mesti mudah bangun. Ada orang dia payah nak bangun malam, tapi bab sedekah dia mudah. Walaupun dia tak ada duit cuma tinggal yang ini je, tapi yang itu pun dia buat. Ada orang Allah Ta'ala mudahkan dia untuk melakukan ibadah solat sunat. Penat macam mana ke, sibuk macam mana ke, dia mesti buat, dia mudah nak buat. Ada orang dia mudah mengajak orang buat kebaikan, mulut dia lembut je kan, dia cakap jomlah kan, jom kita pergi solat, dia mudah kan. Jadi
Masing-masing dia ada kelebihan masing-masing. Dia akan masuk melalui pintu tu berdasarkan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri dia. Abu Bakar, dia dengar Nabi cakap macam tu, dia tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ada tak? Semua pintu tu, ada tak seorang tu dia boleh masuk dekat mana-mana pintu yang ada?" Abu Bakar ni, dia tanya macam tu. Nabi kata, "Aku mengharapkan kau lah orangnya. Aku mengharapkan engkau lah orangnya Abu Bakar yang boleh masuk dekat semua pintu-pintu syurga ni." Dalam hadis yang lain datang, kata Nabi SAW, orang yang mengambil wudu, dia ambil wudu dengan sempurna. Habis ambil wudu, dia baca doa. Apa doa ambil wudu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma barik lana. Kan itu doa makan tu kan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kata Nabi SAW, siapa yang ambil wuduk tu dengan sempurna dan dia baca doa, dia boleh pilih untuk masuk ke dalam mana-mana pintu syurga yang 8 tu ada. Tinggal lagi tuan-tuan dan perempuan buat ataupun tak yang itu. Kan? Sama juga macam azan ni. Tuan-tuan dengar orang azan, tuan-tuan ikut, habis azan baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bacakan doa. Apa kelebihan dia? Tengok sikit lagi kan. Kemudian Allah kemudian maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka halal baginya syafaat. Maksudnya siapa yang buat yang macam Nabi sebut tadi tu, ikut bacaan azan, baca selawat, bacakan doa selepas azan tu, maka dia layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar kelak. Syafaat ni macam mana tu? Syafaat ni, faham syafaat? Syafaat ni macam ni lah kan. Katalah tuan-tuan pergi ke pejabat tanah, tak? Pejabat daerah lah contoh. Kalau tuan-tuan tak kenal orang dekat dalam pejabat daerah tu, mungkin lambat sikit lah urusan kan. Lambat sikit lah. Mungkin kalau tuan-tuan kenal DO tu, tuan-tuan baik dengan DO tu, kan, jadi tuan-tuan boleh telefon lah tak? Maknanya minta syafaat daripada DO tu untuk mudahkan urusan, kan. Macam ada tuan-tuan ni pergi kat balai polis kan, dia nak minta bayar saman, dia orang telefon ustaz. Itu bantuan yang ada yang mudah pada waktu itu. Untuk kita mudah di yaumul mahsyar nanti, untuk mudah mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni tadilah, ikut laungan azan, baca selawat, baca doa, dia layak mendapat syafaat. Baik. Boleh? Kau habis dah masa ni? Boleh lagi. Kemudian yang seterusnya apa dia? Sikit amalan tapi ganjaran dia besar. Membaca ayat kursi setiap selesai solat dan ketika hendak tidur. Habis solat tadi tu, biasa kalau yang solat berimam ni kalau diikut imam, okeylah. Imam akan bacalah kan. Ayat kursi tu diikut. Semua solat. Daripada subuh tadi sampai ke isyak. Daripada Abu Al-Umamah Al-Bahili berkata, Nabi SAW sabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap solat fardu, nescaya tidak ada yang menahannya masuk syurga. Tak ada yang nak tahan dia untuk masuk ke dalam syurga, hanya dengan membaca ayat kursi selepas ibadah solat. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, kan, dalam kitab Sahih Al-Jami'. Boleh tahu kan? Kita laju sikit nak habis dah ni. Kemudian yang seterusnya, membaca Al-Quran daripada Abdullah ibn Mas'ud. Tadi Ustaz beritahu kan, kalau yang sumbangan dia besar dalam bidang Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud, satu lagi Ibnu Abbas. Yang ini disebutkan Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW bersabda,
Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali ganda. Biasa tak tuan-tuan dengar hadis ni kan. Tidaklah dikatakan alif itu satu huruf, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, satu kebajikan, satu kebajikan. Alif satu kebajikan, lam satu kebajikan, mim satu kebajikan. Digandakan kepada 10. Banyak tuan-tuan. Sebab itu zikir yang terbaik zikir yang terbaik ialah membaca Al-Quran. Zikir yang terbaik ialah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Makin banyak masalah tuan-tuan, banyakkan lagi membaca Al-Quran. Makin senang tuan-tuan, banyakkan membaca Al-Quran. Dulu Ustaz ada kawan kan, dia bawa taksi. Saya tengok dia, ke mana dia pergi, kalau time tak ada penumpang, dia tunggu, dia baca Quran. Kan? Ada je masa lapang, Quran tu sentiasa ada dekat dalam taksi dia, dan dia baca Quran. Orang yang selalu baca Quran ni tuan-tuan, bila kita duduk dengan dia, kita rasa tenang hati dia. Bukan orang yang baca tu je tenang, orang yang berada bersama-sama dengan dia pun akan mendapat ketenangan. Kita akan suka tengok muka dia, kita suka nak bercakap dengan dia. Dan cakap yang keluar daripada orang yang membaca Quran ni, seolah-olah perkataan dia tu perkataan hikmah yang menenangkan hati kita. Jadi tuan-tuan, selalulah baca Quran, kan? Jadikan Quran ni sebagai satu amalan, makanan yang wajib tuan-tuan kena hadamkan. Ustaz tengok orang-orang yang baca Quran selalu ni, Ustaz ramai kawan-kawan baca Quran ni kan, yang jaga baca Quran ni, mereka satu di antaranya hidup dia ni takkan susah, dia takkan miskin. Kan? Ada je rezeki-rezeki yang datang dekat dia. Orang yang sentiasa dengan Al-Quran ni, kerana Al-Quran ini ialah kalam Allah, perkataan daripada Allah Azza wa Jalla. Mustahil orang yang menjaga sentiasa dengan Al-Quran ni, dia kehidupan dia tu seksa, tak. Hidup dia akan sentiasa bahagia. Walaupun pendapatan dia tak seberapa, tapi hati dia tenang. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah SWT, kita kalau duit banyak macam mana sekalipun, tapi kalau hati tak tenang, nak buat apa? Kan? Duit banyak kan, kadang-kadang pendapatan bulan-bulan 25,000. Kemaman ni tuan-tuan jangan cerita lah. Kalau cerita gaji orang kaya, kemaman banyak kan, kerja sedap-sedap kan, belah-belah ribu. Tapi kalau hati tak tenang, nak buat apa? Kan? Kadang kita tengok orang yang kerja tukang sapu kan, tukang sapu, hak yang kerja-kerja, bukan menghina, tapi mana kata Ustaz nak cerita tentang orang yang kerja biasa-biasa, tapi hati dia tenang. Kalau kita balik kepada satu zaman, satu masa dahulu, kita ingat balik tok-tok nenek kita, dia orang kerja kadang-kadang tu menoreh getah je. Kan? Menoreh getah, kerja-kerja kampung. Kan tak ada apa-apa pun kan. Kadang-kadang kita tengok dia orang suami isteri kan, ayah-ayah, tok-tok nenek kita dulu, mereka kadang-kadang kerja-kerja kampung dekat sawah, ada yang menoreh, kan. Tapi sampai masa waktu solat, kita nampak dia ada dekat masjid. Kan? Dia ada dekat surau. Pendapatan dia biasa-biasa, tapi anak-anak ramai. 9 orang. Ada yang tu 14 orang. 14 tu menjadi. Ada yang jadi cikgu, yang jadi doktor. Kan? Hebat-hebat. Asal daripada tok-tok nenek, ayah-ayah dia tu orang-orang kampung je kan, kerja-kerja yang biasa-biasa. Tapi kenapa? Kena ada ketenangan. Kan, kita nampak kadang-kadang kan, dia naik motor berdua kan, pergi ke surau. Kadang-kadang naik kereta buruk je, tapi kereta buruk tapi sampai masjid. Kan, mana tempat ada kuliah, ada tu, kita tengok dia ada, dia sampai. Kenapa? Kerana ketenangan kan, ketenangan yang ada dalam hati itu, dia terpancar daripada Al-Quran, daripada roh agama yang dibawa oleh dalam diri kita. Maka pastikan kehidupan kita ini kan, dia tak akan ke mana-mana tuan-tuan. Ustaz biasa dah, selalu sangat ada jumpa kan, orang-orang yang cerita tentang rasuah cerita ni kan. Ada yang satu tu kita jumpa 25,000 sehari, tak ke mana pun, bergaduh
kehidupan rumah tangga hancur kan, anak-anak tak ke mana-mana. Bila kita tanya mana pergi duit 25,000 tu, tak boleh nak cerita kan, tak boleh, dia tak boleh nak cerita duit tu pergi ke mana. Sebab apa? Sebab itu diperlukan kepada barakah, kepada keberkatan. Maka dengan sebab itu banyakkan beristighfar, banyakkan kembali kepada Allah. Dalam arti kata yang lain, rapatkan diri kita ini dengan perkara-perkara yang baik. Baca Quran, berzikir, beristighfar, rapatkan dengan masjid untuk mencari ketenangan. Wallahu a'lam. Sampai itu aja tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan masa yang singkat ni adalah kebaikan yang banyak untuk diri tuan-tuan dan puan-puan, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan Ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.